Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari. Apa khabar anda semua? Saya dan Syira mewakili keluarga WHI akan menemani anda sepanjang hari ini. Jadi kami ingin meluahkan rasa kasih sayang anda sepanjang 1 jam ini. Betul tu Sugi, hari ini hari Rabu 8 November 2023. Jadi kami harapkan apa sahaja yang anda lakukan untuk hari ini, apa sahaja yang anda rencanakan untuk minggu ini, semuanya berjalan dengan lancar insya-Allah Sugi. Ya, Syira. Dan Syira, 8 November ini harus kita ingat yang sudah segenap sebulan sejak krisis kemanusiaan yang berlaku di Palestin ini, dan kalau kita lihat angka kematian semakin meningkat. Betul. Sudah pun melebihi 10,000 nyawa yang terkorban. Isu ini kita yang sering kali membacanya rasa sangat-sangat marah. Betul. Kita rasa sedih juga dengan keadaan mereka, dan apabila kita lihat video-video yang membabitkan kanak-kanak terutamanya, kita rasa macam tak boleh ke kita bantu mereka, tapi sebenarnya ada cara yang boleh kita bantu mereka. Betul Sugi, dan antara cara yang boleh kita hulurkan sedikit bantuan, hulurkan sedikit sumbangan, tanda kita memberi sokongan kepada mereka, tanda kita bersama-sama dengan mereka. Anda boleh terus hulurkan sedikit sumbangan ke tabung kemanusiaan Palestin Media Prima sebagaimana yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Dan teruskan dengan membantu mereka melalui doa-doa anda. Betul. Ya, semoga semuanya akan terhenti dan mereka semua dapat menjalani kehidupan mereka yang normal. Ini adalah isu politik, betul, tetapi harus kita ingat juga ini melibatkan rasa kemanusiaan kita, empati kita sebagai seorang manusia. Betul tu Sugi, dan kalau kita lihat bukan sahaja bantuan-bantuan kemanusiaan yang disekat, tetapi juga mereka turut menyasarkan fasiliti-fasiliti perubatan, hospital, dan ini semua telah pun kata orang melampaui batas, telah pun tak tercapai di akal kita, dan kita perlukan, kita nak benda ini untuk berhenti serta-merta. Baik itu apa yang berlaku di Palestin, doa dan juga tulus ingatan kita kepada mereka, tetapi kita nak berbalik juga kepada, kita nak update juga, kita nak kemaskini juga keadaan banjir di sekitar Selangor Sugi. Betul tu Syira, kalau kita lihat jumlah mangsa banjir yang dipindahkan ke PPS ataupun Pusat Pemindahan Sementara di Selangor semakin meningkat, di mana setakat jam 5 petang semalam angka mangsa meningkat sebanyak 692 orang. Okey, dan juga menurut laporan yang dikeluarkan juga, daerah paling terjejas adalah di Sepang. Dan setakat ini juga paras air sungai di sekitar kawasan ini tidak menunjukkan sebarang penurunan. Jadi kepada anda semua penduduk-penduduk yang berada di sekitar kawasan ini, terus peka dengan keadaan semasa. Sekiranya berlaku sebarang perubahan kepada cuaca, terus peka, dan juga jangan lupa untuk peka juga dengan arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa sekiranya ada arahan pemindahan dikeluarkan. Betul tu Syira, dan kami di WHI pun seringkali mengingatkan anda supaya sediakan beg-beg kecemasan anda, dokumen-dokumen yang diperlukan. Dalam beg tu letaklah ubat-ubatan, baju, dan termasuklah makanan-makanan kering yang boleh anda bawa sekali. Bila dah betul-betul air dah naik tu, dah perlu keluar daripada rumah, keluarlah. Jangan tunggu sampai last minute baru nak cari-cari. Betul, jangan capai lagi apa-apa barang. Bawa apa yang perlu sahaja. Kita dah letak, kita dah asingkan di tepi supaya mudah untuk kita grab and go. Yes, grab and go. Okey, baik. Syira, pagi tadi awak breakfast tak? Saya pagi tadi sempat breakfast. Awak sempat breakfast tak? Sempat, tapi sikit je. Oh, tak cukup. Tak cukup. Laparlah. Jom jom. Kita nak makan kambing boleh tak? Kambing saya tak boleh. Awak tak boleh makan, tapi awak teman saya makan kambing boleh? Okey, saya tengok je lah kiranya. Awak tengok je. Ni rakan kita Syifa nak bawa kita makan kambing tengah hari ni. Jom. Berkonsepkan alam semula jadi, gerai yang menyediakan hidangan unik, kambing bola sekilo yang terletak di Meru Klang ini menjanjikan hidangan yang enak buat pengunjung yang datang, terutamanya pada waktu hujung minggu. Minat dalam dunia perniagaan dan tidak kena erti putus asa telah merubah warna hidup dua beradik ini, Nizam Ibrahim, 43 tahun dan Amirul Syazid Samsul, 22 tahun. Idea macam mana dapat daripada kambing bulu, first kita nak jual kambing bakar, but at the same time kita nak cari something yang unik.
which is kita orang come out with the idea yang apa kata kita just perap dan kita bakar dalam bulu. Kambing ni mula kita akan perap dulu, second kita akan pressure untuk bagi dia lagi lembut, and then kita bawa masuk dalam bulu dan kita bakar je. Rasa dia more kepada rasa lembut dan rasa yang lebih kepada yang orang boleh terima, but at the same time sedap daripada dia punya segi rasa yang dia bukan lebih kurang masam-masam, tapi rasa macam natural kambing plus kita ada macam kita punya sambal-sambal yang buat dia lagi tambah sedap. Mula beroperasi pada awal tahun 2003, menurut Amirul, resepi kambing dalam bulu ini merupakan resepi turun-temurun yang dipelajari dari ibunya yang merupakan orang Jawa. Cara untuk menikmati hidangan kambing dalam bulu ini juga berbeza. Ini menyebabkan ianya lebih istimewa. Bagi saya jarang orang jual kambing dan makan shallot at the same time, which is kita orang just buat je, kita turn out okay, apa kata kita buat macam ni. Plus tak ada orang pernah buat. First kita saja nak test. Plus orang customer pun bagi feedback yang baik, semua suka makan dalam shallot. Satu meja satu family makan shallot je. Kiranya macam dia cakap okay, apa kata kita teruskan. At the same time sampai sekarang kita buat je shallot dan orang pun suka. Alhamdulillah. Selain hidangan yang unik, pelanggan juga turut dihidangkan dengan suasana yang tenang, dikelilingi kehijauan flora, seakan-akan berada di dalam sebuah kebun dengan konsep yang santai. Ini memberikan pengalaman yang cukup istimewa buat mereka yang datang berkunjung. Dapat info ni pada TikTok. Okay, so macam nak try lah. Alang-alang dah dekat kan. Weekend, so saya plan datang sini lah. So, saya makan nasi kambing buluh, satu set lah. Dan rasa dia memang sedap, lembut lah. Kita makan ni kat sini style shell out. Selain tu, kiranya macam kita makan ni, kita boleh eratkan kita punya silaturahim. Macam saya datang dengan anak-anak, dengan mak, makcik. So, kita orang boleh makan share satu tempat macam ni. Okay, environment dia macam adalah kampung. Walaupun Meru ni dah lama, dah bukan asal kampung lagi, tapi dia punya kedai makan yang ini adalah kampung. Sambil kita makan, lepas tu ada basking lagi. Sambil kita makan tu, kita dengar lagu-lagu lama yang lama kita tak pernah dengar. Lagi naik lagi environment kampung dia. Dibuka pada setiap hari, kecuali hari Selasa, gerai ini antara lokasi menarik buat anda yang ingin mencuba sesuatu yang baharu. Okay, Sugi. Tadi Sugi kata Sugi tak makan kambing sebab Sugi vegetarian. Saya nampak ada sayur tadi. Saya bawa awak lepas lunch ni. Baiknya kawan saya. Sebab ada sayur, dia bawa saya makan lunch. Dekat Meru kan tadi? Jauh. Saya akan bawa awak, saya janji. Okey, tak apa. Saya suka vibe old schoolnya itu tadi. Baik, itu sedikit perkongsian untuk anda. Dan berkaitan topik kita pada hari ini. Topik yang panas. Panas dan juga terpanah. Ya. Topik kita untuk hari ini adalah panahan cinta skandal. Skandal. Bila dengar perkataan skandal ni, semua orang reaksi macam, skandal? Siapa dengan siapa? Dah boleh jadi gosip. Betul. Tapi sebelum itu kita saksikan kompilasi TikTok yang disediakan oleh Tasha. Skandal dengan suami atau isteri orang di tempat kerja ialah satu bentuk misconduct baik kepada penyondol ataupun yang disondol. Kebiasaannya tindakan tata tertib ni hanya diambil apabila pasangan yang berskandal ni diserang oleh pasangan yang mereka curangi di office. Tentu HR senang sikit dia nak buat kerja sebab dia boleh kaitkan dengan pelbagai pelanggaran Code of Business Conduct. Kepada korang-korang yang tengah skandal dengan laki orang yang ada niat nak skandal, saya bagi sebab kenapa korang rasa seronok sangat bercinta dengan laki orang ni. Sebelum tu kita tengoklah few of this guy punya content. Tengah sembang dengan isteri sendiri pun fikiran melayang ingat isteri orang. Tengah duduk dengan isteri sendiri pun kalau ada peluang mesti nak stalk IG story isteri orang. Kenapa you rasa macam tu? Sebab you lemah. Itulah dia bisikan syaitan. Bila buat dosa malah seronok. Bila you belakangkan suami and isteri malah you rasa seronok. You happy tengah angau. Sebab you lupa kat Tuhan. You lupa dosa pahala you macam mana. Aku tengah alami sekarang memang nyaman.
Janganlah nyaman. Kau tengah buat dosa, Kak. Kaitan dengan bertepuk tampar sebelah kau. Geram sangat tu. Sabar, Kak. Cara dia meluahkan perasaan dia tu. Sebab Syira dan saya pun tadi sebelum bermulanya rancangan hari ini, kami dah mula perbincangan kami bersama dengan rakan-rakan lain di dalam bilik makeup. Sebab topik ni, saya rasa Syira, topik yang memberikan persepsi-persepsi yang berbeza. Betul. Skandal, satu perkataan yang kita guna secara meluas. Betul. Tetapi adakah kadang-kadang konteks itu disalah tafsir? Okey, betul. Tapi itu mungkin bagi yang bujang. Tapi isu ini saya kira agak sensitif bagi mereka yang dah berkahwin kerana kena ada garis, kata orang garis halus antara BFF kononnya tu ataupun teman tapi mesra, bukan saja di pejabat tetapi juga di laman media sosial ataupun boleh jadi juga dekat reunion sekolah. Kadang-kadang kita buat reunion sekolah kata orang terimbau kembali kenangan lama. Ini semua boleh membawa kepada skandal. Betul. Jadi saya, Syira, tadi saya pergi ke laman sesawang Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya nak tahu apakah sebenarnya maksud skandal. Okey, ini saya petik daripada website Dewan Bahasa dan Pustaka ya. Skandal, definisi perkara atau perbuatan keji, malu, aib, hina dan sebagainya yang biasanya menimbulkan kemarahan orang ramai. Itu melibatkan beberapa orang ternama. Jadi anda marah ke sekarang ini? Anda rasa ada seseorang yang anda kenal yang membuatkan perbuatan yang hina, membuka aib orang, yang keji ke? Jadi anda boleh ke Facebook WHI, kongsikan pengalaman anda, pandangan anda bersama dengan kami kerana selepas ini kita akan bersama dengan dua orang pakar yang akan membantu kami berdua untuk mengupas topik ini dan bersama-sama. Dan juga menghuraikan apa agaknya maksud skandal itu dengan lebih mendalam. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Erina pun orang Perlis juga ke? Taklah, Rina orang KL Cerai. By the way, tak payahlah nak berencik-encik dengan saya. Panggil je Raif. Macam tak sopan pula. Kalau tak sopan, panggil Abang Raif. Harus bayangan yang lama, luka yang Abang Raif. Jadi Erina dengan Tuan Raif ada apa-apa ke? Sebab staf bercakap sampai dekat I. Itu yang I ingat I nak tanya you sendiri. Tak ada. Tuan Raif kan bos Rina. Yelah tu, bos. Okeylah, tak apalah. Kalau tak ada apa-apa, baguslah. I percaya you dah besar. You boleh fikir mana baik, mana tak. I percayakan you. Terima kasih. Kak Misha seorang je percayakan Rina. Sedutan drama Haloba yang membawa kepada topik perbincangan kita untuk hari ini, panahan cinta skandal. Kalau kita lihat dari sedutan drama itu, skandal berlaku di tempat kerja dan keadaan paling membimbangkan bila skandal itu berlaku antara suami orang dan juga isteri orang dan juga suami orang. Saya nak tarik nafas dahulu sebelum kita perkenalkan tetamu kita di studio. Okey, kita sama-sama tarik boleh? Okey, anda pun sama-sama tarik nafas. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Nurhayati Ibrahim selaku pencarah kanan program Psikologi Klinikal dan Kesihatan Tingkah Laku Fakulti Sains Kesihatan UKM yang juga merupakan seorang kaunselor. Terima kasih Prof bersama dengan kita hari ini. Baik, dan di sebelah Prof pula Syira, kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, iaitu selaku perunding motivasi. Memang tak asing lagi lah di Wanita Hari ini. Sihat ya Doktor? Alhamdulillah. Baru balik bercuti katanya. Baru betul? balik bercuti dah kena panas. Topik panas. Studio panas ke topik panas? Topiknya panas. Okey, baik. Mungkin kita mulakan dahulu dengan Prof ya. Prof, tadi saya dah petik maksud daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Katanya skandal adalah satu perkara ataupun perbuatan yang dikategorikan sebagai benda yang keji, terhina dan sebagainya. Tapi dari sudut psikologi ni, Prof, apakah sebenarnya itu skandal? Dan skandal ni kita selalu kaitkan 100% negatif. Kenapa ianya 100% negatif? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua.
Okey, terima kasih atas jemputan pada kali ini. Dan bila bercakap pasal skandal ni, saya pun jadi nervous juga ya. Jadi nervous juga sebab isu ni biasanya melibatkan wanita lah ya, wanita yang paling terkesan apabila berlakunya skandal ini ya. Baik. Terutama bila yang dah berkahwin, dah ada pasangan, dah ada tunang pun ada skandal, yang ada kekasih pun sebenarnya masih ada skandal juga ya. Jadi kita tidak menjurus kepada yang berkahwin saja ya. Baik. Tapi bila kita sebut skandal ni, dia adalah perbuatan perbuatan yang sebenarnya tidak bermoral, yang tidak beretika sebenarnya. Dan yang kalau kita tengok dalam definisi pun sesuatu yang memalukan, gosip yang buruk tentang seseorang. Okay. Jadi bila bercakap pasal skandal ni, tapi nama dia tu agak nampak okey sedikitlah kalau kita kata curang. Kalau kita kata ada kekasih gelap, adakah benda itu sama? Macam sama. Dia nampak macam lebih kurang sama tapi kan? Sama. Tapi lebih kurang sama sebenarnya. Tapi bila kita sebut curang tu nampak sangat-sangat kasar. Betul. Tapi skandal ni kadang-kadang kita kena ada mungkin betul ataupun tidak. Kena ada bukti. Kena ada bukti. Okay. Kalau ada bukti barulah kita kata skandal. Tetapi kalau misalnya belum lagi, itu adalah gosip baru. Okay. Baru gosip. Okay. Tapi bila dah sah bahawa itu adalah skandal, itulah satu yang paling menyakitkan. Kalau perempuan ada skandal ataupun lelaki, suami orang ada skandal atau isteri orang ada skandal, semua perkara itu semua menyakitkan pasangan masing-masing. Betul. Okey. Jadi okey, baik. Sugi, kalau kita cakap tentang skandal ni juga, mungkin ada dalam kalangan kita yang menganggap ataupun mereka ni nak selamatkan diri dengan mengatakan itu adalah kawan kerja, itu adalah kawan baik. Saya luahkan perasaan, mungkin luahkan sedikit masalah di tempat kerja dekat kawan baik. Dr. Tengku, mesti ada garis halus yang memisahkan antara ini adalah skandal dan ini adalah kawan baik. Tersenyum lebar, Dr. Tengku. Sebenarnya kalau kita kata skandal ni adalah perbuatan itu negatif dan hasil daripada perbuatan itu juga menyakitkan orang. Okey, menjatuhkan maruah orang, memalukan, mengaibkan. Tetapi bila kita kata BFF, teman yang baik, yang rapat, yang mesra, dia punya tindakan-tindakan itu positif. Dan hasil yang datang juga adalah hasil yang baik-baik. Kan, maknanya rapat, tapi hubungan emosi itu hanya sekadar kita sebagai seorang sahabat yang sangat rapat, yang saling kenal, yang saling memahami, tetapi tidak lebih kepada itu. Kan, saya kalau katakan dia rapat kenal sampai ke bilik tidur, itu dah negatif. Itu maknanya skandal. Itu melampaui batas. Itu melampaui batas, itu skandal itu. Kan, tapi kalau katakan hanya sekadar rapat, betul-betul akrab, dan biasanya BFF ni dia tak sorok. Kan, pasangan dia tahu siapa BFF dia. Kan, ini BFF saya kan. Malah pasangan pun boleh berkomunikasi, berhubung dengan BFF kita. Tetapi skandal disorok-sorokkan. Telefon dipegang pun menggeletar tangan kan. Bawa masuk tandas. Bawa masuk tandas. Jadi dia bukan satu garis halus tapi satu garis kasar, terpisah, sangat terpisah. Sangat tak sama antara BFF dengan skandal tu tadi. Okey, baik. Saya suka apabila doktor berkata yang ia melibatkan hubungan emosi. Betul. Kita manusia kan, Prof, kita ada pelbagai emosi. Kadang-kadang emosi ni kita, walaupun kita cakap mind over matter dan sebagainya, emosi ni sukar untuk kita tangkis ataupun kita kontrol lah kan. Tapi dalam aspek skandal ini, Prof, adakah emosi boleh kita kata jadikan dia macam tiket untuk beri alasan? Tapi emosi saya macam ni, jadi dia bukan skandal. Tersuka, tersuka. Tapi kalau kita tengok kalau dalam psikologi itu sendiri, kalau kita tengok betul kita kata emosi itu adalah salah satu, tapi sebenarnya sebab banyak faktor yang mahu kepada skandal itu sendiri. Satu disebabkan oleh personality individu tersebut, diri individu tersebut. Sebab kalau saya melihatlah sedikit, kita sentuhlah sedikit kajian, dia menyatakan bahawa orang yang extrovert, orang yang senang bergaul, orang yang senang menceritakan perasaan, itu adalah orang-orang yang mudah untuk terdedah
terdedah dengan skandal. Ataupun juga orang yang dia punya dia punya agreeableness dia kurang. Dia kurang bersetuju dengan orang. Tetapi dia kurang juga empati. Maksudnya dia dan self control dia juga kurang sebenarnya. Maksudnya bila self control kurang, maka emosi itu senang terpikat, senang terpaut. Kita tak nak kontrol. Bila kita tengok cantik, kita tengok ada sesuatu yang menarik pada seseorang tu, maka kita jadi senang tertarik. Jadi dia melibatkan emosi. Tetapi bila skandal itu kita tak sebut emosi semata-mata. Dia kadang-kadang dia melangkaui seperti doktor cakap tadi. Dia melangkaui. Dia dah ada contact, physical contact, even kadang-kadang ada sexual contact. So benda-benda yang macam tu sebenarnya kita tak nak kata kalau emosi you boleh kontrol. Tak ada masalah kan? Sebab ramai orang yang ada emosi bila tengok cantik, kalau bila tengok sesuatu yang kita berkenang tak kira lah lelaki ke perempuan, kita ada perasaan itu. Tetapi sejauh mana kita boleh kontrol emosi kita tu supaya tidak berlebihan dan tidak melayan dan akhirnya dia menjadi berlebih-lebih, akhirnya dah tak boleh nak buat apa, maka berlakulah skandal. Ada peluang dan ada ruang pula, maka menjadilah. Okey, baik faham. Tapi kan Sugi, saya tertanya-tanya kenapa selalunya skandal ni lebih banyak berlaku di pejabat? Adakah sebabkan kita lebih banyak luangkan masa dengan kawan pejabat sampai kita tersuka, bab kata producer kita tersuka? Dia skandal bukan sahaja berlaku di pejabat, di mana tempat yang kita sering berjumpa. Kalau kita sering berjumpa di kelab, kalau kita sering berjumpa dalam satu aktiviti NGO, di situlah. Tapi kalau kita lihat di pejabat ni orang hari-hari jumpa. Dan biasanya skandal ini berlaku apabila mula adanya curhat ni kan, meluahkan perasaan. Kita ada masalah dengan pasangan, kita meluahkan masalah kita kepada orang yang salah, kan, kita meluahkan. Jadi orang tu mula simpati. Saya cakap ramai kepada ramai yang datang minta nasihat saya, kalau ada di antara orang yang kita curahkan yang berlainan gender dengan kita, bila dia kata kalau I jadi suami you, tinggal lari jauh-jauh. Kenapa dia nak kata kalau I jadi suami you? Itu bukan satu bentuk cara nak beri nasihat yang baik, kan? Jadi ini yang kadang-kadang orang akan rasakan, oh, dia adalah seorang pendengar yang baik, dia lebih caring, dia lebih romantik. Alangkah baiknya kalau dialah yang menjadi suami pasangan. Skandal selalu menang, jadi di situ dia membuka ruang dan peluang kepada berlakunya skandal di pejabat, kan, sebab tu. Tapi bukan di pejabat macam saya kata, di mana tempat kita sering berjumpa, sering bersama, maka apabila berlakunya komunikasi seperti itu, yang curahan hati, luahan perasaan, mengadu masalah, jadi dia membuka ruang-ruang. Baik. Saya setuju dengan apa yang Doktor dan Prof berkata. Kalau kita tak membuka ruang itu, tidaklah akan ada perbuatan seperti itu, ataupun dalam bahasa biasa skandal itu tidak akan wujud. Tapi kadang-kadang susah bagi mereka yang sudah pun terikat dalam perasaan itu. Lepas ni kita nak tanya Prof, macam mana boleh kita disconnect ataupun detach daripada perasaan itu. Dan sebelum itu kita juga nak anda dengarkan pandangan orang ramai berkaitan dengan topik panas kita pada hari ini. Silakan. Biasanya kalau macam skandal ni, dia start dengan kita tak jaga batas lah. So first tu macam kita kongsi, maybe dia orang kongsi masalah ke mula-mula tu, ataupun macam makan sama-sama ke. So benda tu makin lama jadi macam, yelah, macam orang baru kenal pun mestilah tak rapat kan. So kalau dah hari-hari spend time apa semua, benda tu akan jadi macam lagi akrab lah. Okay, pada pendapat saya, boleh berlakunya peristiwa skandal ni tempat kerja ataupun di mana-mana tempat lah. Sebenarnya daripada orang tu sendiri yang dia rasa macam dia yang boleh contribute kepada kes skandal tu. Lagi satu, orang yang terlibat dalam skandal tu juga. Okey, biasanya kan kalau tempat kerja ni dia akan bermula dengan share masalah, mungkin kurang perhatian daripada pasangan masing-masing, suami atau isteri, dan mungkin benda bila dah start share masalah, dah makin rapat dan benda tu boleh menjadi lebih parah. Macam kalau Ash ada rakan-rakan sekeliling yang menghidapi kes skandal ni, Ash akan comfort dia lah, sebab kadang-kadang ada orang yang terlibat dalam kes
orang yang dah berkahwin, macam dia sendiri pun tak tahu sampai sendiri kantoi. So biasanya mungkin kalau saya sendiri mungkin saya akan tegur, tapi mungkin tegur ni dia very subjektif lah. Mungkin cara teguran kita tu mungkin kena soft sikit sebab benda ni bergantung kepada individu masing-masing. Skandal itu dia pelbagai reaksi orang ramai di luar sana. Akan tetapi Sugi dan juga Prof dan juga Doktor, saya nak kongsikan juga cerita daripada rakan kita di Facebook. Katanya suami dia ni ada hubungan dengan seorang wanita ini yang juga isteri orang. Pada asalnya ia bermula dengan mengadu hal rumah tangga, kemudian terbawa-bawa terbawa-bawa untuk menonton wayang bersama. Jadi dalam situasi yang begini, kita selaku pasangan yang mungkin dicurangi, Profesor, bagaimana kita nak kawal perasaan ini? Dan perkara ini pula berlaku waktu dia mengandung. Macam mana kita nak kawal emosi kita berdepan dengan pasangan yang ada skandal ni? Ya. Kalau bila sebut skandal, lepas tu isteri orang dengan suami orang, lagi parah ya. Kalau suami orang dengan isteri, kalau bukan isteri orang pun satu benda yang sudah sangat-sangat teruk tapi bila kita tengok suami yang sebegini dan isteri yang sebegini, maksudnya sama je kan, kita tengok perangai sama saja. Jadi macam mana nak berhadapan dengan situasi yang sebegini ni, saya sendiri pun sukar sebenarnya nak menyatakan. Sebab kalau emosi seorang perempuan, saya bercakap dari segi pihak perempuan lah nanti. Mungkin doktor boleh cakap dari segi pihak lelaki. Perempuan, apa yang orang akan cakap, sabar. Dan sejauh mana seorang perempuan itu boleh sabar bila dapat tahu bahawa suami ada skandal, ada perempuan lain. Jadi apa yang perlu dibuat adalah apabila you dapat tahu, biasanya orang berkomunikasi, bertanya dengan cara yang baik dulu dengan pasangan. Itu kalau orang yang mampu bersabar, dia akan bertanya dengan cara yang baik, komunikasi yang baik, tanya kenapa benda itu berlaku dan apa yang kekurangan yang menyebabkan itu berlaku. Tapi kadang-kadang suami dia tidak akan mengaku juga. Dia tak akan mengaku sebab kita kadang-kadang kita sukar bila benda itu dah terdedah secara sekata tak boleh nak ditutup lagi, maka berlakulah pengakuan itu. Tetapi kadang-kadang benda itu sudah sangat-sangat parah yang tidak boleh dibendung lagi. Jadi apa yang isteri boleh buat selain daripada sabar, dia kena rasional. Apa yang dia perlu buat? Kalau dia pun sama, ada setengah pasangan dia akan buat benda yang sama. Kalau you boleh buat macam tu, I pun boleh buat macam tu juga ya. Jadi kita tak nak benda-benda yang macam itu. Ya, jadi dia kena rasional, kena dapatkan hikmat yang daripada orang-orang yang boleh membantu. Jangan cari orang yang makin bagi batu api pada dia, menambahkan lagi marah. Sebab kadang-kadang skandal ini kadang-kadang rumah tangga tu masih boleh diselamatkan. Walaupun mungkin ada skandal tetapi masih boleh diselamatkan kalau ada cara-cara yang tertentu yang kita boleh bantu pasangan tersebut ya. Jadi jangan terlalu jump to conclusion sampai seolah-olah dunia ni dah gelap, dah tak ada apa, tapi kita pasti setiap ujian tu pasti ada hikmah dan ada jalannya yang kita boleh buat ya. Okey, baik. Dan apa yang dikongsikan oleh penonton ini, mungkin saya boleh panjangkan soalan ini kepada doktor juga. Doktor, kalau kita lihat, ianya bermula dengan luahan perasaan. Okay. Kalau saya dengar seseorang itu ingin meluahkan perasaan pada rakannya, tak kisahlah sama gender ataupun berlainan gender, saya rasa tak ada apa, tak salah pun. Tetapi apabila dah buka ruang untuk melampaui batas, itu yang menyebabkannya ia perbuatan yang kejam kepada si isteri tadi dan itulah yang menjadikannya satu skandal. Baik, doktor. Bila kita bercakap mengenai perbuatan itu sendiri, kalau saya sekadar meluahkan perasaan, saya rasa tak salah. Saya meluahkan perasaan je. Mungkin kat rumah tak ada orang nak dengar bila saya meluahkan perasaan. Jadi itu membuka ruang untuk seseorang mendengar pada apa yang saya ingin berkata. Dia macam inilah. Keadaan pertama, dua-dua jiwa kosong. Ada masalah dengan pasangan masing-masing, tak pernah berkomunikasi dan selesaikan masalah di rumah. Dua-dua ni berjumpa, dua-dua sama-sama curah perasaan. Boleh melibatkan berlakunya skandal. Yang kedua, yang satu ni tak ada masalah. Yang seorang ni ada masalah. Tetapi dia adalah orang yang memang sudah ingin ambil peluang, ambil kesempatan atas masalah orang.
Maknanya dia dah rancang dan dia tak ada nak ada hubungan kahwin sebab dia tahu itu suami orang, ini isteri orang. Tak mungkin dia akan berakhir dengan perkahwinan. Jadi dia ambil peluang itu hanya untuk seronok, untuk puaskan hati masing-masing, jiwa masing-masing. Jadi sebab itulah bila kita nak luahkan perasaan ke apa, yang paling baik adalah luahkan perasaan sama-sama, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, ataupun terus pergi macam dekat Prof ni yang memang profesional. Sebab apa? Bila kita jumpa orang-orang yang profesional, walaupun dibuka fail dan sebagainya, dibuat catatan, semuanya difailkan, tak ada orang tahu pun masalah kita. Yang tahu adalah kaunselor kita sahaja. Kan? Dia ada etika dia. Tapi bila kita bercerita dengan orang lain dia tak ada etika. Di situ dia kadang-kadang dia mula mengambil kesempatan dan sebagainya. Sebab tu kita kena faham masalah kita ni meluahkan perasaan itu untuk meringankan beban. Okay? Orang tak boleh selesai masalah kita sebenarnya. Kita yang kena selesaikan masalah kita. Jadi the moment orang tu nak cuba selesaikan masalah kita, dia berlaku campur tangan dalam kehidupan kita. Itu yang akhirnya boleh terlanjur menjadi satu perkara yang lebih jauh daripada apa yang disangkakan. Baik. Kalau kita boleh pandang sedikit isu skandal ni dari sudut yang berbeza. Sebagaimana yang doktor katakan tadi, skandal ni kita cari disebabkan kita tak ada orang tempat meluahkan perasaan. Mungkin dengan berlakunya kesilapan lah, kita ada skandal, kita boleh cakap satu kesilapan dalam rumah tangga lah. Dengan adanya kesilapan ini membuka ruang kepada kita selaku pasangan untuk baiki diri, untuk jadi pendengar yang lebih baik, untuk mungkin untuk jaga penampilan, sebab dekat luar sana mungkin pasangan kita nampak orang lain lagi cantik, orang lain lagi faham, orang lain lebih mendengar. Apa pendapat Prof perkara ni? Dia dua, sama ada jadi makin lebih baik atau jadi makin teruk. Kalau jadi makin baik, alhamdulillah lah. Tapi kalau makin teruk, bercerai lah akhirnya. Kan? Jadi kalau makin baik itu bermaksud masing-masing menyedari, masing-masing mencuba. Tapi kalau sebelah pihak sahaja mencuba, pasangan isteri sahaja mencuba untuk menjadi lebih baik, menjaga penampilan, berkomunikasi dengan baik, cuba memenuhi kehendak dari segi emosi dan fizikal dan seksual si pasangan, maka itu kita kata sesuatu yang positif. Tetapi ada juga dia tidak berlaku begitu, ya. Jika seseorang yang pasangan itu merasa itu satu yang sangat-sangat menyakitkan, satu penipuan yang dan dirasanya tak boleh dipercayai lagi, maka end up-nya sesuatu yang sangat kita kata menyayat hatilah, ya. Kadang-kadang sebab dia melibatkan anak-anak, dia melibatkan pergaduhan yang besar dalam rumah tangga, dan akhirnya yang kalau tidak ada, tak boleh diselamatkan lagi, maka perceraian itu adalah lebih baik. Baik. Sebelum kita ke doktor untuk penutup, saya nak tanya kepada Prof juga. Prof, bagaimana kalau seseorang itu dah perasan, saya rasa saya dah macam adalah feeling kat seseorang ini, bagaimana untuk mereka disconnect daripada perasaan itu? Susah, ya. Susah dah. Bila dah start ada perasaan, kan, bila dah start ada perasaan, macam mana nak, dia sepatutnya kalau di tempat kerja cuba mengelak lah. Cuba mengelak, lepas tu cuba ingat, cuba belajar bersyukur. Ya, apa yang ada di rumah kita, apa yang ada, cuba belajar bersyukur, sebab manusia ni selalu dia tak nampak benda yang ada di hadapan, kan. Cuba orang yang tengah rasa dah dah ada perasaan tu, cuba fikir balik, fikir anak-anak, fikir pasal isteri, fikir kebaikan yang pasangan kita pernah buat. Jangan nampak pada keburukan sahaja, sebab manusia tak perfect. Ya, tak perfect. Jadi kita cuba melihat pasangan kita dalam sudut yang positif. Ya, betul juga kata kita isteri akan kena jaga penampilan diri apa semua. Kadang-kadang kita tengok orang yang cantik, tapi pasangan masih begitu juga. Jadi apa yang perlu kita buat, maksudnya masing-masing kena muhasabah diri, masing-masing mungkin ada silapan pada pasangan juga, tetapi kalau kita rasa ini bukan skandal ini sebenarnya bukan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan dia, malahan dia akan menjadi makin teruk. Jadi cari jalan penyelesaian yang terbaik, dan pasti ada jalan yang terbaik untuk itu. Dan daripada doktor sendiri? Apa yang boleh saya katakan, sebenarnya bila kita sebut skandal ni, ya, betul. Pertama, kita mencegah itu lebih baik daripada setelah terbentuknya satu bentuk perasaan. Dan yang kedua, kita kena sedar diri.
Itu sangat penting, sedar diri. Jangan kita duk perasan, oh aku handsome, aku cantik, aku itu. Yang perasan ni yang masalah. Kita kena sedar diri di mana kita kan, dan kita naik ni bersama dengan pasangan kita. Betul. Kita kena sedar diri. Kan? Dan yang ketiga saya nak pesan, jangan kita kelirukan skandal dengan poligami yang dibenarkan dalam Islam. Kan? Sebab kadang-kadang bila orang sebut skandal, semuanya hentam sampai ke langgar batas apa yang dibenarkan oleh agama. Skandal seperti saya kata tadi, perbuatannya buruk, hasil hujung dia pun tak baik dan tak ada benda yang bagus yang yang terhasil. Tetapi dalam Islam misalnya bila kita sebut poligami, dia ada niat yang murni, ada perkara yang baik dan penghujungnya adalah satu kebahagiaan. Jadi benda tu kita kena pisah. Itu betul antara dua ni, yang tu sepatutnya kita tengok di mana garis halus dia. Sangat mungkin sukar untuk dibezakan. Tapi macam saya kata tadi, elakkan skandal. Sebab apa? Sebab memang dia akan membawa kepada keruntuhan moral, keruntuhan rumah tangga dan juga institusi keluarga itu tadi akan rosak. Okey, baik. Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad dan juga Profesor Madya Dr. Nurhayati Ibrahim. Terima kasih banyak-banyak atas penjelasan yang saya kira sangat-sangat baik untuk tengah hari ini. Betul, Tu Syirah. Kita betul seperti yang Prof katakan, kita manusia tak perfect, tetapi itu bukanlah alasan untuk kita melampaui batas, dan yang penting kita jujur pada diri kita sendiri dan juga pasangan kita. Okey, baik. Kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kita cool down sedikit. Syirah bersama dengan dua orang pelakon yang bersama kami sekarang ini. Pelakon drama Cik Lang Swee. Dua orang yang seorang ni sangat cantik dan manis, seorang lagi sangat-sangat handsome, kacak, tampan. Baik, Syirah nak perkenalkan kita mereka. bersama dengan dua tonggak utamanya, iaitu di sebelah saya adalah Azrin Loy. Sihat Sihat, alhamdulillah. Dan juga Harisa Adlin. Selamat datang ke studio Wanita hari ini. Sihat dia, cantik, manis, kecil je. Oh my god, siapa yang cakap? Yang kecil pun cakap dia kecil. Okey, apa pun. Mungkin kita mulakan dengan Harisa sendirilah. Harisa, boleh kongsikan mengenai watak yang Harisa bawa dalam drama ini? Okay, so watak Harisa dalam cerita ni ialah watak Pontisu, which is the Pontianak Princess. Pontianak Princess? Oh, wow. Macam princess awak. My mother, dia adalah queen of the Puak Pontianak and also queen of semua puak hantu dalam kampung kita orang. Ratu lah, ratu. Ya, ratu. So she is the head. Ratu Pontianak. So Pontisu ni seseorang anak perempuan yang dengar je apa yang ibu dia suruh buat. So she's always at home. Dia opposite of her mother. Her mother jenis yang garang, suka mengarah orang. Pontisu is just like, yes, mother. Okay. Baik, maksudnya fictional lah. Betul. Yes, fictional lah, of course. Komedi ke? Ada touch of that lah. Okey. Baik. Harisa bawa watak hantu, betul? Yes. Mungkin ada bezanya watak hantu dia dengan watak-watak yang pernah Harisa bawa sebelum ni. This is my first time bawa watak hantu. It's also very interesting sebab I thought kalau I berlakon dalam cerita hantu, I thought I macam manusia biasa, lepas tu hantu tu menghantui I, tapi tak I jadi hantu. And dalam cerita ni ada banyak jenis hantu, not just Pontianak, ada langsui, pocong, toyol. Tapi hantu banyak hantu sekarang. Tapi kita orang jenis hantu yang macam comel je. Tapi dia Pontianak juga. Ya, macam saya memegang watak Pontidul. Pontidul ni adalah macam sama baya lah dengan Harisa. Sebab yalah, kenapa saya cakap sama baya? Sebab kita orang ni bukannya berusia sama macam manusia. So fictionally mungkin kita orang ni macam 100-200 tahun. Ratu tu dah beribu tahun lah macam tu. Tapi still nampak muda. Betul. So watak Pontidul ni adalah seorang antagonis. Dia macam consider seorang mamak yang poyo lah. Macam next in line lah untuk jadi ketua kepada puak-puak hantu ni. But also dia minat dekat Harisa juga at the same time. Hantu pun ada perasaan dia. Bukan skandal lah. Sebab mak dia kan, kita kena lah apa-apa dengan anak dia. Nak pick anak, kena pick up mak dulu. Kita faham ini komedi seram, betul? Tapi Azrin, ada tak berlaku apa-apa kisah yang perlu kita semua tahu atau menghantui kita semua? Basically tak ada kan? Ada ke? Macam ada je. Kita orang tak ada. Pelik ke berlaku? Abang-abang kru ada, tapi kita orang tak ada. Abang-abang kru apa berlaku kat mereka? Masa kita shoot dekat Taman Botani Negara Shah Alam tu, dia orang cakap, so there's like a lot of
houses, traditional houses, tapi tak ada orang tinggal dekat situ. Okay. But they said rumah yang dia guna untuk Letak prop tak, rumah ni, rumah family Langsui. Yelah, that one lah, rumah tu. There was something staying there. Takut tak masa dapat tahu tu? Actually, tak takut sangat pun sebab kita ramai. So dalam set tu pula memang ramai. Bukan kita buat cerita hantu yang macam 3 sekawan ke apa. Memang totally ramai. So hari-hari nampak each other hantu. So tak ada rasa. Benda yang seram adalah perjalanan ulang-alik ke set kot. Memang totally gelap and masuk dalam hutan. Itulah paling seram perjalanannya lah. Mungkin itu juga memberikan ada feel lah bila nak melakon. Betul. Actually benda tu yang kita nak bila kita berlakon dalam cerita hantu. Betul. Jadi apa yang menjadi cabaran bila nak buat cerita hantu ni? Walaupun komedi seram, antara cabaran buat Ezrin sendiri. Kalau saya, cabaran untuk menjayakan watak tu kurang daripada kalau side technical. Sebab if we speak about technical, bila kita buat cerita hantu ni, kita akan banyak shoot waktu malam. Ya, betul. So waktu tu lah yang paling challenging, di mana badan kita dah penat, but also we need to deliver watak tu dengan betul lah. Baik. Okey, Ezrin dan juga Harisa, kenapa orang dekat luar sana kena tonton cerita ni? Silakan Harisa dulu. Okay. So you guys have to watch Cik Langsui sebab cerita ni it's not just seram but it's seram comedy. And can you imagine satu in one screen there's a lot of hantus tapi cerita kelakar. And our outfits, our costumes sebenarnya sangat-sangat menarik. Some of us have crowns, our makeup. And jalan cerita dia, it's not like your usual romance comedy. It's a very different story. Okey, baik. Dan Ezrin, ada apa-apa ingin kongsikan? Macam saya, kalau anda ingin menyaksikanlah pertandingan antara puak-puak hantu, macam mana kalau nak tengok puak-puak hantu ni masuk pertandingan untuk merampas tahta tu, korang kena tengoklah drama bersiri Cik Langsui. It's apa orang kata, tonton original series. Betul. Cik Langsui. Baik, semoga drama ini mendapat sambutan yang hebat daripada semua orang yang menontonnya, dan selamat maju jaya kepada anda berdua, Harisa dan juga Ezrin. Okey, baik. Sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana sebab sekejap lagi kita nak belajar buat pulut panggang. Sedapnya. Kita berhenti berehat seketika. Wanita hari ini, wanita hari ini. Syira, awak kata nak bawa saya keluar makan lunch, tapi awak bawa saya keluar ni. Tadi saya janji nak bawa kambing kan, tapi untuk bajet hari ini je yang boleh saya bawa. Boleh bawa sampai ke petang. Kenyang juga ni. Tak apa, nasib baik saya suka pulut panggang. Jadi kita terus bersama dengan Puan Fadilah dan juga suaminya, ya, Encik Husni. Okey, sihat dah dua-dua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Pulut panggang ni popular dekat Kedah, betul? Tapi untuk hari ini kita ada pulut panggang inti apa tu? Kita ada inti kelapa dan udang kering. Serai lah, serai banyak sikit lah. Okey, serai banyak sikit itu memang resepi Puan ataupun resepi saya sendiri. Okey, Puan asal dari mana? Dari Perak. Perak. Resepi ni dari suami? Saya Perak, Taipei. Perak juga. Jadi resepi ni dari mana dapat ni? Saya buat sendiri. Buat sendiri. Okey, baik. Mungkin Puan boleh terus kongsikanlah bila nak buat inti tu, nampak macam pedas. Tapi adakah ia sangat-sangat pedas ataupun macam mana? Tak, dia rasa manis-manis pedas. Okey, apa antara yang ada dalam tu? Kelapa tu? Kelapa. Putih saja ke kelapa putih saja. biasa? Putih saja. Okey. Udang kering, serai, bawang, bawang putih. Okey, lepas tu kena tumis dan sebagainya lah. Tumis, masak dalam masa 6 jam. 6 jam? 6 jam untuk masak. Wow. Terkejut saya. Berapa lama sangat tu? Kita nak pastikan? Nak pastikan dia tahan lama. Sebab saya frozen kan? Okey, baik. Jadi untuk frozen boleh tahan berapa lama pulut panggang? Lebih kurang 6 bulan. Okey, baik. Dan seterusnya kita nak tahu mengenai pulut panggang, mestilah ada pulut kan? Pulut ni pulut jenis apa? Nak masaknya ada tak masukkan santan ke apa-apa? Pulut ni jenis biasa. Lepas tu kita tanak dulu selama setengah jam. Lepas tu dia dah kembang, kita gaul dengan santan lah. Lepas tu masak lagi sekali setengah jam. Baik, satu soalan saya. Ya, silakan. Saya nak tahu macam mana kita nak tahu kalau pulut tu dah kembang ke kena ada, sebab kadang-kadang ada orang masak pulut dia suka yang macam keras-keras sikit. Ada yang tak suka. Macam mana kalau Puan macam mana Puan suka? Kalau saya ketuk ada style saya bunyi kan. Bunyi. So dia dah tahu dah masak. Kiranya dia profesional lah. Pro lah, dah tahu. Dah pro lain. Ya, okey Puan, saya ada nampak daun ni. Depan ni. Daun apa yang kita pakai? Daun pisang. Kita lap, lepas tu kita layur lah. Okey, sekiranya tak ada daun pisang, ada apa-apa lain ke boleh kita gantikan? Sebenarnya dia macam pulut inti, dia boleh makan dengan pulut dan inti saja. So tak payah balut kan? Tak perlu daun. Kenapa kita kena layurkan terlebih dahulu? Supaya dia tak pecah.
Okey, baik. Kalau tak layu dia pecah, dia tak boleh nak gulung. Okey, baik. Mungkin Puan boleh terus tunjukkan. Tapi sambil-sambil tu boleh tak kalau saya nak bantu? Okey, bantu macam gulung. Bantu tengok. Boleh bantu tengok, bantu gulung. Ada glove ke? Tak? Glove, bagi glove bang. Okey, baik. Sambil-sambil Puan tengah bantu Syira ataupun Syira membantu Puan. Mungkin Puan boleh kongsikan inti itu digunakan untuk cucur badak juga. Ya, inti yang sama saya buat untuk cucur badak. Okey, baik. Cucur badak pun kita ada yang goreng, ada yang frozen. Faham. Okey, Puan, apa lagi kuih yang boleh kita gunakan inti yang sama? Selain daripada pulut panggang dan juga cucur badak ni. So ini sahaja menu yang ada yang boleh kita gunakan untuk inti ni. Itu je lah kot. Dengan roti boleh kot bang Makan dengan roti. Macam kita makan dengan serunding. Makan serunding. Okey, baik. Jom saya buat kat sini ke? Boleh ke kat situ? Boleh ke? Saya pakai sini. Separuh-separuh boleh? Okey, baik. Kita nak mulakan macam mana tu? Okey. Sambil-sambil tu. Syira pernah ke? Saya selalu makan ni. Saya cuba tak pernah lah. Saya selalu makan ni waktu apa tahu Sugi. Kalau nak tahu, ini satu-satunya makanan ataupun kuih yang saya boleh makan waktu saya mengandung. Oh ya? Ya, pulut panggang. Saya boleh makan satu-satunya. Kita bulat-bulatkan dulu. Ambil pulut, bulatkannya. Macam kira dalam lebih kurang segenggam lah. Oh, kita letak minyak dulu. Okey, baik. Ini minyak biasa. Minyak biasa. Okey, baik. Kita letak minyak supaya tak melekat. Supaya tak melekat. Okey, baik. Okey, baik. Kemudian sebenarnya kiranya Encik Husni kiranya dah masak tapi kita letak tu untuk grill je lah. Okey, saya dah masak. Dah masak dah. Kalau makan macam tu pun boleh juga. Okey, baik. Kita letak atas ni. Okey. Saya memang bubur inti selambak. Okey. Tak kedekut bahan tak senang cerita. Bukan inti angin ni. Okey, settle. Okey. Dah cara gulung dia. Ada teknik tertentu ke? Oh, okey, kejap. Macam gulung sushi tak pun ada. Tangan ke? Okey. Macam ni. Boleh tu Syira. Boleh walaupun dia gemuk sikit. Tapi boleh. Kan sikit. Oh ya, pula ada teknik ke? Tak apa. Tapi saya rasa Syira punya kalau dah lipat macam jadi kuih koci. Sugi, kuih koci awak bagi saya Sugi. Sebab dia macam ni, dia macam comel, gebu-gebu kan. macam ni. Okeylah, bolehlah. Macam lepat pisang. Macam lepat pun. Saya kalau jadi pembeli saya confuse ni. Tapi boleh ada masa untuk belajar. Puan, mungkin Puan boleh kongsikan juga apa lagi menu yang ada ataupun untuk orang di luar sana, mereka di luar sana nak tahu. IG-nya ke Facebook-nya? IG Fadlah Food. Okey. TikTok Fadlah Shop. Facebook Pulut Panggang Angah. Okey. Dan juga kita ada menerima segala menerima tempahan untuk sebarang majlis lah. Kahwin, rumah terbuka dan macam-macam lah. Kita ada berjual dalam bakar dan frozen. Okey, baik. Dan juga hari ni kita ada berniaga di Pasar Malam Taman Samudera Batu Cave. Dan juga setiap Ahad Pasar Malam Taman Tun TPBI. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Syira, awak nak cuba yang panas ke yang dipotong? Saya nak cuba yang dipotong Yang dipotong. Okey, sambil-sambil awak cuba tu, saya nak juga berterima kasih kepada anda penonton-penonton sekalian yang setia bersama kami sepanjang 1 jam ini. Pelbagai komen yang telah anda kongsikan. Ada yang sudi berkongsi pengalaman mereka. Jadi kami harapkan apa jua situasi anda sedang melalui sekarang ini, harapnya semuanya semuanya baik-baik berlaku dapat penyelesaiannya. Dapat penyelesaiannya. Baik, dan isu wanita hari ini akan kembali dengan topik kami kebas ataupun kekejangan. Dan saya kira perkara ini sering kali kita semua pun pernah berlaku waktu kita bangun tidur. Mungkin kita terlebih menggeliat kram di situ. Kita akan bincangkan esok, dan sekiranya anda ada sebarang persoalan boleh terus ke Facebook kami di Wanita Hari ini. Sampai di sini dahulu untuk hari ini. Jumpa lagi. Jaga diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Tangan awak tak kejang kan buat tadi? Tak ada, tak kejang. Tapi boleh makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri.
dia, usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik, puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik, puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati.